Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Auni Afrina binti Kamudin. Kami akan bahaskan tajuk iaitu isu-isu falsafah pendidikan negara. Pendidikan negara terbahagi kepada dua, iaitu profession dan professionalism. Dan yang kedua, standard prestasi antarabangsa. Mengikut Kamus Dewan, profession ialah pekerjaan terutamanya yang memerlukan pelajaran yang tinggi dan latihan yang khas, misalnya dalam bidang undang-undang, seni bina, perubatan, perakaunan dan lain-lain lagi. Keguruan pula ialah tugas dan tanggungjawab sebagai seorang guru. Profesionalism ialah suatu nilai yang berkait rapat dengan fungsi pekerjaan seseorang perlu wujud, iaitu supaya matlamat pekerjaan berkesan, produktif, cekap, tanggungjawab. Profesionalism keguruan ialah sikap dan nilai guru untuk mempengaruhi pelajar dari segi minat dan fahaman. Juga dapat melahirkan guru yang berstyle, iaitu melakukan kerja tanpa rungutan. Antara cabaran perkembangan profesionalisme guru ialah berupaya memimpin perubahan di sekolah di mana guru itu bertugas, mengutamakan daya pengeluaran tinggi dalam bidang kerjanya, sentiasa mengikuti peredaran masa, memahami perkembangan teknologi, mempunyai sifat berani mahu mencuba idea baru dan inovatif. Perkembangan profesionalisme guru di dalam kategori tingkah laku guru, Fuller 1975 dalam kajian perkembangan profesionalisme berkategorikan tingkah laku guru kepada 3 tahap, iaitu tumpuan berkaitan peribadi, tumpuan berkaitan tugas dan tumpuan berkaitan kesan. Personaliti guru memainkan peranan yang penting kerana ianya mempengaruhi pembelajaran dan pengajaran. Seseorang guru itu mestilah mempunyai kemahiran berkomunikasi yang efektif, sosial yang sihat, berkepimpinan, yakin, berani dan mahir mengurus. Guru juga mesti mempunyai sifat kreatif dan inovatif bagi membolehkan guru mencapai prestasi yang tinggi. Sifat kreatif dan inovatif yang ada pada guru akan mewujudkan suasana pengajaran yang lebih menyeronokkan dan secara tidak langsung menarik. Antara kesan negatif globalisasi pula ialah negara lemah ditindas, ketidakadilan perkongsian, pemantauan yang mendalam, permintaan pasaran tenaga kerja, meminggirkan bahasa Melayu, terbuka kepada persaingan yang tidak sihat, perkomersialan pendidikan, penafian pendemokrasian pendidikan, penghayatan ilmu terhakis. Kepelbagaian budaya pula, antaranya perlu keadilan, program sekolah berkembar, peluang pendidikan kepada semua, pupuk melalui aktiviti co-kurikulum dan co-kurikulum. Aspek-aspek globalisasi dalam pendidikan adalah: pertama, keperluan terhadap pembelajaran berterusan. Kedua adalah inovasi dalam pelaksanaan co-kurikulum. Ketiga adalah pengurusan pendidikan. Keempat adalah penggunaan teknologi komunikasi dan maklumat. Kelima adalah pembentukan jati diri pelajar. Keenam adalah kualiti guru. Antara cabaran-cabaran untuk mencapai standard prestasi antarabangsa, yang pertama ialah kesediaan guru, yang kedua ialah kurang rasa keupayaan, yang ketiga ialah pertambahan beban, yang keempat ialah kekurangan sokongan pengurusan, yang kelima ialah sikap guru dan yang terakhir ialah perbezaan tahap keupayaan. Antara kesan positif globalisasi terhadap sistem pendidikan termasuklah: yang pertama, pembelajaran sepanjang hayat; yang kedua, kebolehan untuk berkomunikasi; yang ketiga, kemahiran untuk menggunakan teknologi; yang keempat, kesedaran kognitif; dan yang terakhir adalah membentuk warga negara yang bertanggungjawab. Terdapat beberapa perubahan kurikulum yang telah dilaksanakan oleh pihak Kementerian Malaysia bagi mencapai wawasan 2020. Antaranya ialah dengan pengenalan Sekolah Bestari. Sekolah Bestari ini memberikan penumpuan kepada proses pengembangan ataupun pembukaan pembelajaran dengan menggunakan komputer dan penggunaan multimedia. Seterusnya ialah projek Smart Lab.
Projek ini menggunakan jaringan komputer bagi membolehkan para pelajar mengakses ilmu dan maklumat daripada pelbagai sumber. Di sini, guru juga berfungsi sebagai pemandu, pelayar dan pemudah cara. Yang terakhir ialah pengenalan kepada projek Sekolah Vista, di mana projek ini mengetengahkan penggunaan perisian aplikasi iaitu application software bagi pengurusan bilik darjah untuk pembelajaran ataupun pengajaran. Dengan itu membolehkan para guru menguruskan bilik darjah mereka dengan berkesan. Di samping itu, para pelajar juga dapat berkomunikasi dengan guru mereka ataupun rakan mereka secara elektronik ataupun atas talian. Persediaan menghadapi persaingan global, mempunyai budaya pembelajaran sepanjang ayat. Kita mengadakan budaya pembelajaran sepanjang ayat seperti darjah 1 hingga PhD, tidak terhad kepada umur. Yang kedua adalah mempunyai kebolehan berkomunikasi dalam bahasa ibunda dan bahasa antarabangsa. Kita adalah kebebasan untuk bertutur dalam bahasa ibunda ataupun bahasa antarabangsa. Yang ketiga adalah menguasai kemahiran teknologi dalam kehidupan seharian dan keperluan pekerjaan. Kemahiran teknologi ini adalah sangat penting untuk perkembangan negara kita. Yang keempat adalah bersedia dari segi kognitif untuk tugasan kompleks dan mencuba menyelesaikan masalah serta menjara pelbagai pengetahuan baru. Menjadi bertanggungjawab dari segi politik, budaya dan sosial. Teknologi terus mendesa perubahan dalam pelbagai aspek. Perkembangan teknologi yang pantas menghasilkan perubahan yang tak dijangkakan. Hasilkan inovasi dalam semua aspek bidang pendidikan tidak terkecuali. Selamat sejahtera kepada semua. Nama saya Diviani Anak Perempuan Murugan, nombor matrik S655, dan hari ini saya nak membentangkan tentang perkembangan pembelajaran ICT dan pembangunan modal insan. Isu saya ialah melengkapkan diri pelajar dengan ICT. Pengukuhan pendidikan ICT di peringkat sekolah wajar diberi perhatian secara serius dan menyeluruh. Pendekatan ini diambil dalam usaha memastikan tercapainya hasrat kejayaan menuju ke arah model ekonomi baru iaitu MEB yang berpaksikan pengetahuan dan inovasi. Negara kita memerlukan lebih ramai tenaga kerja yang dapat membangunkan negara melalui penghasilan pelbagai kemudahan, perkhidmatan dan produk yang berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi. Oleh itu, kita perlu berusaha untuk melahirkan modal insan yang mampu membentuk industri ICT negara dalam konteks acuan sendiri. Tambahannya lagi, pembudayaan inovasi dan pembangunan teknologi serta kandungan berbentuk global harus diterapkan lebih awal, terutama dalam sistem pendidikan. Pelajar juga perlu mempunyai kesedaran untuk menyumbang kepada negara apabila sudah berjaya seperti mewujudkan yayasan untuk pembangunan modal insan pelapis. Terima kasih. Saya akan bertanya tentang pembangunan modal insan dan cabaran KPM dalam falsafah pendidikan negara. Para pelajar perlu melengkapkan diri dengan kemahiran komunikasi berkesan, kemahiran menggunakan ICT dengan baik dan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis agar dapat menjadi pemimpin yang berkesan dalam kalangan keluarga dan masyarakat. Antara cabaran KPM dalam falsafah pendidikan negara ialah menyediakan generasi muda dengan seluas-luas peluang, memperkembangkan potensi diri dalam kalangan setiap pelajar, melekatkan diri pelajar dengan pelbagai kemahiran dan membentuk kepribadian yang membolehkan mereka berjaya dalam kehidupan. Sekian, terima kasih.